Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini murid-murid akan bersama-sama saya, Cikgu Surhayati binti Mamat, dalam rancangan TV Pendidikan untuk subjek Sains tahun 6. Hari ini, Cikgu akan fokuskan kepada topik ketujuh, iaitu kelajuan. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama melihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, kamu perlu menjelaskan maksud kelajuan dengan menjalankan aktiviti seperti perlumbaan. Objektif kedua kita ialah menyatakan unit bagi kelajuan ialah kilometer per jam, meter per saat dan sentimeter per saat. Dan objektif pembelajaran kita yang ketiga ialah menjalankan penyiasatan untuk menghubung kait kelajuan, jarak dan masa. Apakah itu kelajuan? Sila perhatikan gambar-gambar ini. Ini adalah gambar atlet sukan. Pada pendapat kamu, apa yang perlu dilakukan oleh ahli-ahli sukan ini untuk mereka menang dalam acara masing-masing? Ya, mereka perlu bergerak dengan lebih laju. Baiklah murid-murid, untuk memahami dengan lebih lanjut apakah itu kelajuan, marilah kita sama-sama ikuti cerita bergambar ini. Ini adalah perbualan satu keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu destinasi. Si anak bertanya, tidakkah mereka boleh sampai lebih awal? Si bapa berkata, boleh sahaja sekiranya kereta mereka dipandu dengan lebih cepat. Tetapi si ibu cepat-cepat mengingatkan kepada si bapa supaya sentiasa mematuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Adakah murid-murid pernah melihat papan tanda ini? Ini adalah papan tanda had kelajuan yang menentukan kelajuan sesebuah kenderaan. Jadi, setiap kenderaan haruslah mematuhi papan tanda had kelajuan ini untuk keselamatan masing-masing. Perbualan diteruskan lagi apabila si ibu menyatakan sememangnya kereta yang bergerak perlahan mengambil masa yang lebih lama untuk sampai ke destinasi. Dalam perjalanan mereka terserempak dengan dua orang yang sedang mengayuh basikal. Setengah jam kemudian, semasa mereka berhenti rehat, penunggang basikal itu tadi melintasi mereka kerana basikal bergerak lebih perlahan. Baiklah murid-murid, berdasarkan cerita bergambar ini, apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan? Baiklah murid-murid, kelajuan bermaksud ukuran cepat atau lambat sesuatu objek bergerak. Dan harus diingatkan, semua objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Baiklah murid-murid, untuk menentukan kelajuan setiap objek, marilah kita sama-sama lihat beberapa contoh gambar-gambar ini. Kita akan tentukan sama ada objek ini mempunyai kelajuan ataupun tidak. Sila lihat gambar kuda ini. Adakah kuda ini mempunyai kelajuan? Ya, sudah tentu kerana kuda ini sedang berlari. Bagaimana pula dengan harimau ini? Harimau ini tiada kelajuan kerana harimau ini sedang berehat. Burung kakak tua ini pula sedang hinggap di atas ranting pokok. Maka burung kakak tua ini tiada kelajuan. Kapal terbang ini pula sedang bergerak di udara. Maka sudah tentulah kapal terbang ini mempunyai kelajuan. Begitu juga dengan kereta yang sedang dipandu di jalan raya. Pastinya mempunyai
kelajuan. Orang yang sedang berjalan juga mempunyai kelajuan. Berdasarkan gambar-gambar yang telah cikgu berikan ini, maka murid-murid dapatlah lihat bahawa semua objek bergerak mempunyai kelajuan. Cuma kelajuan setiap objek yang bergerak adalah berbeza-beza. Baiklah murid-murid, untuk menyiasat kelajuan dengan pelbagai jenis pergerakan objek yang bergerak, kamu bolehlah jalankan satu penyiasatan yang terdapat dalam buku teks di muka surat 118. Untuk melakukan penyiasatan ini, marilah kita lihat dahulu apakah pemboleh ubah yang terlibat. Dalam penyiasatan ini, kamu dikehendaki mengukur jarak sejauh 20 meter untuk kesemua jenis pergerakan yang terlibat. Maka, pemboleh ubah dimalarkan adalah jarak pergerakan. Seterusnya, lakukan pergerakan yang berbeza. Untuk penyiasatan ini, jenis pergerakan yang berbeza-beza adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Akhir sekali, kamu perlu merekod masa yang diambil oleh pergerakan. Maka, pemboleh ubah bergerak balas kamu adalah masa pergerakan. Selepas selesai penyiasatan ini, kamu bolehlah pindahkan maklumat yang diperolehi ke bentuk carta palang. Cikgu harap murid-murid masih lagi ingat tentang bagaimana cara-cara untuk membina carta palang yang telah pun kita belajar di episod yang lalu. Baiklah murid-murid, kita telah pun belajar tentang kelajuan pelbagai objek yang bergerak. Seterusnya, marilah kita berkenalan pula dengan unit piawai bagi kelajuan. Baiklah murid-murid, untuk unit kelajuan, mari kita lihat contoh-contoh ini. Siput ini bergerak sangat perlahan kerana siput ini hanya dapat bergerak sejauh 1.3 cm sahaja dalam masa 1 saat. Jadi, unit kelajuan siput adalah 1.3 cm per saat. Seterusnya, kita lihat pula tupai ini. Tupai dapat bergerak sejauh 5 meter dalam masa 1 saat. Maka unit kelajuan bagi tupai adalah 5 meter per saat. Dan kuda ini pula dapat bergerak sejauh 76 kilometer dalam masa 1 jam. Maka kelajuan kuda dalam unit kilometer per jam, iaitu 76 kilometer per jam. Keliru? Mari kita lihat beberapa lagi contoh. Kura-kura bergerak sejauh 7.6 cm dalam masa 1 saat. Maka unit kelajuan bagi kura-kura ini adalah sentimeter per saat. Contoh kedua, ini adalah gambar manusia paling laju di dunia. Beliau berlari dalam acara balapan 100 meter hanya dalam masa 9.8 saat sahaja. Maka unit kelajuan bagi larian beliau adalah meter per saat. Okey, contoh ketiga, kereta lumba Formula 1 yang boleh bergerak dengan kelajuan 360 km dalam masa 1 jam. Maka kelajuan yang sangat tinggi ini bolehlah kita ukur dalam unit kilometer per jam. Baiklah murid-murid, untuk menguji kefahaman kamu tentang unit piawai bagi kelajuan ini, cikgu selitkan 1
satu soalan kebat. Mengapakah unit kilometer per jam tidak sesuai digunakan untuk mengukur pergerakan murid yang sedang berjalan kaki? Ya, ini kerana pergerakan berjalan kaki adalah lebih perlahan. Kilometer per jam hanya sesuai digunakan untuk objek yang bergerak lebih laju seperti pergerakan kapal terbang, pergerakan kuda dan pergerakan kereta Formula 1. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula hubungan kelajuan objek dengan jarak objek yang bergerak. Untuk tajuk ini, kamu bolehlah jalankan penyiasatan yang disarankan di dalam buku teks di muka surat 123. Seperti biasa, setiap kali penyiasatan, kamu perlu pastikan dahulu apakah pemboleh ubah yang terlibat. Dalam penyiasatan ini, kamu dikehendaki hentikan pergerakan kereta mainan selepas 3 saat. Maka, pemboleh ubah dimalarkan adalah masa pergerakan kereta mainan. Seterusnya, kamu perlu manipulasikan kelajuan kereta mainan kamu dengan cara menarik gelang getah sejauh 5 cm ke belakang dan 10 cm ke belakang. Maka, pemboleh ubah manipulasi kamu adalah kelajuan kereta mainan. Seterusnya, apa yang perlu kamu rekodkan? Kamu perlu rekodkan jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Maka, pemboleh ubah bergerak balas kamu adalah jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Baiklah murid-murid, mari kita jalankan penyiasatan ini bersama-sama. Sila fokuskan pada jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Cikgu ulang. Ini adalah jarak yang dilalui oleh kereta mainan yang bergerak perlahan. Ini pula jarak yang dilalui oleh kereta mainan yang bergerak lebih laju. Baiklah murid-murid, berdasarkan penyiasatan yang telah kita jalankan tadi, pemerhatian kita adalah jarak yang dilalui oleh kereta mainan yang bergerak perlahan adalah 90 cm. Manakala kereta yang bergerak lebih laju mencatat jarak sejauh 148 cm. Maka bolehlah kita katakan objek yang lebih laju akan mencatat jarak yang lebih jauh. Objek lebih laju mencatat jarak lebih jauh. Baiklah murid-murid, berdasarkan penyiasatan, hubungan kelajuan dengan jarak adalah semakin bertambah kelajuan objek, semakin bertambah jarak yang dilalui oleh objek. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula hubungan kelajuan objek dengan masa. Untuk tajuk ini, kamu bolehlah lihat penyiasatan yang dijalankan di dalam buku teks di muka surat 125. Seperti biasa, setiap kali menjalankan penyiasatan, kamu perlulah tahu apakah pemboleh ubah yang terlibat. Dalam penyiasatan ini, kamu perlu malarkan jarak pergerakan kereta mainan, iaitu sejauh 1 meter. Seterusnya, kita ubah kelajuan kereta mainan dengan meninggikan ketinggian satah. Maka, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah kelajuan kereta mainan.
Dalam penyiasatan ini, kamu perlu rekod masa. Maka, pemboleh ubah bergerak balas adalah masa yang diambil oleh kereta mainan. Baiklah murid, mari kita jalankan penyiasatan bersama-sama. Sila fokuskan pada pergerakan kereta mainan. Cikgu ulang. Kereta mainan yang bergerak perlahan mencatat masa 2.59 saat untuk tiba di garisan penamat. Manakala kereta yang bergerak lebih laju mencatat masa 1.09 saat untuk tiba di garisan penamat. Maka dengan ini bolehlah kita katakan objek lebih laju mencatat masa lebih singkat. Objek lebih laju, masa lebih singkat. Dengan itu, hubungan antara kelajuan dan masa ialah semakin bertambah kelajuan objek, semakin berkurang masa objek sampai ke destinasi. Baiklah murid, sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harapkan murid-murid telah pun dapat pertama, menyatakan maksud kelajuan iaitu ukuran cepat atau lambat pergerakan sesuatu objek. Kedua, diharapkan murid telah pun dapat menyatakan unit kelajuan yang sesuai dengan pergerakan objek, sama ada kilometer per jam, meter per saat ataupun sentimeter per saat. Dan yang ketiga, diharapkan murid-murid telah pun dapat menyatakan bahawa objek yang laju mencatat pertama, jarak yang jauh dalam masa yang ditetapkan, dan objek yang laju mencatat masa yang singkat dalam jarak yang ditetapkan. Baiklah murid, sekian dahulu pembelajaran kita untuk hari ini bagi topik kelajuan. Ingat, terus belajar di rumah, terus kekal bersama TV Pendidikan. Sekian, jumpa lagi di lain siaran. Bye!